السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin mukminin, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, malam ini kita sambung bacaan kisah yang ke-13 pada muka surat 64. Pada muka surat 64 hadis yang ke-13. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم تحجت الجنة والنار فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين. وقالت الجنة ما لي لا يدخلني إلا الضعفاء الناس وسقطهم. قال الله تبارك وتعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار إنما أنت عذاب أعذب بك من أشاء من عبادي. Kita ambil dulu hadis tu sampai ke situ. Dia ada sambungan dia, tapi kita berhenti pada ayat tersebut. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, tahajjatil al-jannah wan nar. Tahajjati, telah berdebat atau telah berhujjah, telah berselisih dan telah bertengkar ataupun telah berdebatlah kan. Tahajjatil jannah wan nar, telah bersuara, telah bercakap, telah berdebat. Maknanya syurga dia ada suatu perkataan yang diungkapkan, kemudian dibalas oleh neraka, kemudian neraka cakap, dibalas oleh syurga. Itu dia panggil perdebatan atau berhujah kan. Kita ada satu pegangan atau pendapat kita bagi, kemudian orang jawab ataupun orang balas pendapat dan hujah kita. Di dalam agama memang Allah Azza wa Jal suka untuk manusia berbincang, bermusyawarah. Ini kita keluar topik sikit. Di dalam agama Allah Azza wa Jal mencabar orang-orang bukan muslim, kafir, musyrikin. Allah kata, hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Datangkanlah bukti, burhan, hujjah jika kamu orang yang benar.
Di dalam agama juga Allah Subhanahu wa taala sebut wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah, mujadalah, jidal. Itu yang dia keluar perkataan jidal, berjidal, artinya berdebat. Berdebatlah dengan perkataan yang baik. Jadi sebab itu dalam agama ni munadharah, perdebatan ataupun perbahasan tentang sesuatu topik ini adalah perkara yang disuruh di dalam agama. Agama mengajar kita kalau ada sesuatu kita boleh bincang, kan? Dengar pendapat daripada pihak yang mungkin berbeza dengan kita. Sebab itu Allah mengajar prinsip ini. Allah Subhanahu wa taala sebut kepada orang-orang musyrikin, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisurah. Jika kamu meragui apa yang kami turunkan kepada hamba kami, jika kamu tidak mempercayai apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yakni Al-Quran, maka Allah kata datangkan satu surah seperti mana yang kami datangkan. Artinya ada ruang untuk mereka mengemukakan hujah, pendapat, mendatangkan bukti dakwaan mereka. Walaupun Allah Maha mengetahui mereka berada di pihak yang salah, tetapi Allah bagi ruang untuk mereka berhujah, kan? Jadi sebab itu dalam agama apa-apa pun kita terbuka untuk mendengar. Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran sifat ulul albab alladzina yastami'una al-qaul. Mereka yang ulul albab itu ialah yang mendengar perkataan-perkataan manusia, perkataan-perkataan yang ada. Yastami'una, istama'a yastami'u, mereka itu mendengar dengan teliti, mendengar dengan sebaik-baik pendengaran. Fayattabi'una ahsanah, bukan dengar satu, dengar banyak. Dengar kawanmu, dengar kawan ni, dengar hujah kawan tu, dengar hujah kawan ni. Akhirnya fayattabi'una ahsanah, mereka mengikuti yang terbaik. Bukan tutup untuk tak dengar. Dengar dulu hujah, dengar dulu apa yang dia nak kata, bukti dan sandaran dia, sokongan dia. Lepas tu kita buat penilaian, kan? Tapi dalam isu ini syurga dan neraka berdebat tentang golongan yang masuk ke dalamnya. Siapa yang mengisi atau yang berada di dalam syurga dan yang berada di dalam neraka. Neraka bagi tahu sesungguhnya yang masuk di dalamnya al-mutakabbirun, al-mutajabbirun, orang-orang yang takabbur, yang masuk ke dalam neraka, yang memenuhi neraka, yang ramai di dalam neraka, yang majoriti ahli neraka al-mutakabbirun, yakni orang yang arrogant, sombong, takabbur, belagak. Dan salah satu daripada sifat orang yang sombong ialah orang yang tak boleh dengar pendapat orang lain, orang yang tak boleh dengar hujah orang lain, atau orang yang tak boleh menerima teguran. Salah satu daripada sifat orang yang sombong ni tak boleh ditegur, kan? Depa marah kat saya, Tok Imam. Tok Imam ada, Tok Imam. Tok Imam ada. Adalah seorang dua, bukanlah ramai. Adalah seorang dua. Kita kata pun orang kata, kita tak kata pun orang tak kata. Kita kata apa? Atas baru ni depa marah. Kita kata sebahagian tuk-tuk imam, pengurusi masjid, siapalah yang ada amanah, bila orang buat kuliah, duduklah dengar, tunjuk contoh teladan yang baik. Kita pemimpin, kan? Duduk dengar maghrib isyak ya.
Yang bini nak beranak, yang nak balik basuh susu, yang nak balik buat kerja, tak apalah, baliklah. Tapi takkanlah tiap-tiap malam bini beranak. Bukan masalah satu kuliah, ya tiap-tiap kuliah tak ada. Saya bagilah teguran, nasihat. Ad-din nasihat agama. Dan ramai jemaah yang kata, bagus ustaz, ni ada mesej, terbaik ustaz, saya memang duk nak kata dah tapi tak berani nak kata, terima kasih ustaz kata. Dialah bersampa makmum apa tak kena. Adalah sebahagian tu imam marah. Yang marah ni agak-agak geng mana? Hak marah ni agak-agak siapa dia? Tak dengar? Hak mana? Hak tak pernah main. Sebab kita kata tu hak yang tak main. Yang tu imam hak tu ada dia okey. Tak ada apa. Dia marah lah. Kau kata apa kata kat kami? Kami ada kerja. Kita kata siapa yang tak ada kerja, siapa yang ada kerja tak termasuk lah. Dan kita kalau salah, kita terbuka menerima teguran. Kerana itu sifat tawaduk. Dan tidaklah saya yang bercakap ini mesti baik. Dia pun tak tahu mana. Ya betul, kita tak tahu mana. Tapi kalau kita nak cari satu orang yang perfect, satu orang yang sempurna, satu orang yang tak ada salah, baru nak tegur, tak ada siapa boleh tegur lain pada Nabi. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, manusia yang paling mulia selepas Nabi, manusia yang Nabi pilih untuk ganti dia sebagai imam. Dia kata apa? Dia kata sesungguhnya Tuhan telah mengangkat aku sebagai khalifah, pemimpin, bukanlah kerana aku orang yang baik. Abu Bakar, dia kata aku hari ini naik jawatan ini, memegang tampuk pemerintahan ini, menggantikan Nabi SAW, bukan kerana aku manusia yang paling baik, tak. Dan Nabi dan Abu Bakar kata, jika kamu melihat aku ada melakukan kesalahan, faqawwimuni, betulkan aku, tegur. Hari ini kita nampak satu orang salah, kita tegur dia. Terima kasih tegur saya. Nanti saya betul, esok lusa dia salah, kita tegur. Itu agama. Fadzakkir fa inna dzikra tanfa'ul lil mu'minin. Quran kata, berikan peringatan kerana peringatan itu bermanfaat untuk orang beriman. Marah, merah telinga-telinga ni dengar kita kata. Pasal apa? Pasal dia tuang. Ada je tu imam ni, tu bila ada tu imam ni, tu bila tiap-tiap malam tu ada, saya semua tu ada. Lepas tu saya pergi masjid tu, pakat tu ada. Bukan saya kata soal saya, penceramah lain, mat duduklah dengar. So makmum pun tengok, oh tu imam pun ada bagus. Saya nak tanya tuan-tuan, tolong jawab. Kita buat kenduri, siapa tuan rumah? Saya buat kenduri lah. Saya tuan rumah, saya buat kenduri. Saya tuan rumah, saya buat kenduri. Saya kena ada. Tuan-tuan pergi makan kenduri rumah saya, tanya, mana ustaz? Pergi ustaz, pergi aman. Yang dia panggil kita makan kenduri, dia buat kenduri, dia tuang pergi aman. Elok tak? Elok tak kelaku lagu tu? Elok tak? Tak elok. Kita tu imam, kita tuan rumah. Kita aja tak kuasa, kita tuan rumah. Orang main masjid kita tak ada. Macam orang buat kenduri, kita buat kenduri, kita tak ada. Lagu tu lah.
Kita harap orang dengar, kita kena dengar. Kerana itu kita mengajar kepimpinan. Tuan-tuan, kepimpinan melalui teladan. Lama dah tak tumbuk meja ni. Sejak ada anak ni jarang tumbuk dah. Dulu masa muda-muda berapa meja dah pecah kita tumbuk. Kepimpinan melalui teladan. Kan? Supaya bila orang tengok, orang nampak satu contoh yang baik, satu teladan yang baik, satu uswah yang bagus, supaya orang boleh buat contoh. Kerana imam jawatan dia mulia, kenduri, mana-mana kenduri orang tak lupa tu imam. Jarang tu imam nak bayar makan, orang pakat belanja. Kedudukan imam di mata masyarakat sungguh mulia. Kerana imam tu, jawatan tu besar. Menjadi imam, pemimpin kepada salat. Hatta kalau ada raja pun, dia tak boleh duduk depan tu imam. Betul tak? Innama ju'ila imam liyutamma bih. Nabi kata dijadikan imam untuk diikuti. Maka kita tunjuklah contoh yang baik. Saya kata lepas ni kalau ada kuliah, kalau kita tak nak kerja boleh dengar rakaman. Saya kata sebahagian, bukan semua. Saya kata yang mana tak ada kerja, pi mana kalau tak dengar, duduklah dengar. Salah ke? Tak kena tang mana? Nak marah pasal apa? Nasihat tu elok ke tak? Kan? Kalau kita fikir, kalau kita kata sat lagi orang marah, sat lagi orang benci, sat lagi orang sengak, kita duk sengak pun orang marah. Apa tak cakap? Cakap lah. Ahmad ni semua kata cakap. Saya cakap lah, dah Ahmad ni semua suruh cakap. Agama qulil haqq walau kana murran. Cakap benda yang benar walaupun pahit. Sebab saya ada manusia, of course dia ada salah, tentu dia ada silap. Kullu bani adam khata'. Setiap manusia mesti ada silap. Tak mungkin ada satu orang manusia yang perfect. Hatta Nabi silap. Nabi kata aku manusia. Innama ana bashar mithlukum, sama seperti kamu. Pasal itu kadang-kadang Nabi salat silap, sahabat tegur. Taklah pula bila sahabat tegur, ya Rasulullah aqasarta as-salah. Zulyadain tanya dekat Nabi, Nabi salat 4 rakaat jadi 2, aqasarta as-salah, salat jadi 2? Taklah Nabi kata tak, 4. Zulyadain kata Nabi lupa, silap. Zulyadain tanyalah pasal Nabi ni anytime wahyu boleh berubah. So ada kemungkinan wahyu turun 4 pergi jadi 2. Jadi Zulyadain tanya Nabi, 4 ni dia jadi 2 dah pasal Nabi sembahyang 2 kot mai arahan baru, wahyu baru. Nabi kata tak, 4. Zulyadain kata kau silap, kau lupa. Nabi tanya orang lain, kau silap ke? Silap. Nabi kata aku manusia, boleh jadi salah, boleh jadi silap. Nabi tambah 2 rakaat. Nabi tak kata pula Zulyadain hang siapa nak tegur aku Nabi, hang terima wahyu ke? Sembahyang sudah lah, 2 ke 3 ke 4 ke, sembahyang sudah Nabi. Sedangkan Nabi itu ada ruang untuk ditegur, Nabi itu ada ruang untuk dibawa bincang, Nabi itu terbuka untuk dinasihati. Tiba-tiba mai kat kita, dia ni kata kat kita. Saya dapat maklumat kata buat grup. Saya tanya berapa orang? Ada 3 orang. Tak apa, tu imam lempalih ada 200 orang. Takat grup 3 orang apa tu, tak ada apa. Jaib pun tak bagi. Kami menerima dakwaan, ustaz telah buat satu tuduhan kepada tu imam. Tak ada lagi. Kerana kita cakap.
Kalau kita duduk di atas kerusi ini, kita diberi meja ini, diberikan amanah untuk bercakap, tapi kita tak mau bercakap, kita cakap benda yang orang nak dengar, kita tak bercakap benda yang benar, tidak ada makna kerusi ini. Ini bukan kerusi untuk kita nak cari kekayaan, ini bukan kerusi untuk kita nak glamour, ini bukan kerusi untuk kita nak bagi orang suka kita. Ini kerusi yang kita pegang dengan amanah ilmu untuk bercakap, membetulkan umat supaya manusia balik kepada Nabi. Kursi ni bukan kursi yang orang semua duk suka, seronok. Mai boleh 150 semalam, 2 malam boleh 200, duk kira siang malam pagi petang. Dah. Sebab itu saya nak pesanlah pada yang duk mesej, duk WhatsApp kat belakang tu, tak ada. Tak berkudis di kaki, tak berpanau di badan, membujur lalu melintang patah, tak tumbuh gigi lagi aku ceramah dah. Takat 1-2 kata-kata ni tak luka di badan. Selagi mana perkataan itu di atas redha Allah dan Rasul, di atas apa yang Allah dan Rasul nak, kita cakap. Kerana mencari redha manusia satu benda yang tak mungkin kita capai. Tapi bila kita buat benda betul, tuan-tuan, bila kita cakap benda betul, Allah suka, malaikat suka, dan Allah akan buat semua orang suka kat kita. Tapi dalam semua orang suka, tuan-tuan, dalam tuan-tuan duk layan, sayang anak-anak, memenuhi semua apa yang anak-anak tuan-tuan suka, ada tak dia katakan tuan-tuan? Tentu ada dia tak setuju. Isteri tuan-tuan pun tentu barangkali ada 1-2 benda tak setuju. Nak cari semua orang setuju dengan kita. Dia tak ada orang merli dah ayat ni merli dah. Ada orang tak suka. Ada orang tak suka. Ada orang tak suka. Saya kata kalau ada orang tak suka tu betul ya. Kalau tak ada orang tak suka, pelik. Hadirin mukminin. So syurga kata, faqalatin nar, berkatalah neraka. Artinya neraka ini makhluk. Neraka ni apa dia? Makhluk. Cuma di sisi ahli sunnati wal jamaah, kita beriman bahawa semua makhluk fana, musnah. Kullu 'alaiha fan. Quran kata, semua ni makhluk akan musnah kecuali Allah Azza wa Jalla. Tetapi ada beberapa makhluk yang Allah Azza wa Jal kecualikan untuk musnah. Artinya mereka ini tak musnah. Antaranya syurga dan neraka. Yang pertama, di sisi ahli sunnah, syurga dengan neraka ni ada dah. Kalau tuan-tuan tanya syurga dengan neraka ni ada tak ada lagi? Ada. Macam mana tahu kata ada? Nabi tengok. Dalam peristiwa Mi'raj, Nabi tengok. Dalam peristiwa mimpi yang sebelum hadis ni kita baca, hadis ke-12, Nabi nampak syurga dan neraka. Tak mungkin Nabi melihat satu benda yang tak wujud. Itu pertama. Yang kedua, keseluruhan ayat-ayat Al-Quran apabila menyebut tentang syurga, dia menggunakan fi'lul madhi, past tense. Maksudnya benda yang telah berlaku. Uiddat. Contoh, uiddat bermaksud telah disediakan. Artinya benda tu dah ada. Fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah. Quran kata, fattaqun nar, takutlah kamu kepada neraka Allah. Waquduhan nas wal hijarah, yang mana kayu api yang membakarnya adalah daripada batu dan manusia. Uiddat, yang telah disediakan oleh Allah untuk orang-orang kafir. Artinya ada tak ada? Ada.
Bukan setakat itu sahaja, ahli sunnah wal jamaah juga meyakini bahawa ahli syurga dan ahli neraka juga telah ditentukan. Maksudnya bukan sahaja Allah buat syurga, Allah Ta'ala jadikan neraka, Allah juga telah list down, telah senaraikan siapa penghuni neraka dan siapa penghuni syurga. Siap. Yang ni semua di sisi Tuhan. Di sisi ahli sunnah juga kita katakan al-jannah wan nar makhluqatani, dua makhluk yang Allah cipta, dan mereka juga ada suara, mereka bercakap. Syurga bercakap, neraka bercakap, dan syurga neraka itu dia bernafas. Dia okey tuan-tuan, dalam syurga dia ada sejuk dan dia ada panas. Tuan-tuan jangan imagine dalam syurga semua hangat, ada sejuk. Sejuk ni jangan main-main. Pasal tu tuan-tuan, di negara-negara yang hangat macam kita suka sejuk. Di negara-negara yang sejuk, dia suka hangat. Dan salah satu bentuk penyeksaan adalah apa? Sejuk. Pasal itu orang yang duduk dalam kesejukan ni, dia akan rasa terseksa, dia akan rasa satu azab. Jangan main-main. Tuan-tuan mungkin pernah duduk dalam bas ke, duduk dalam kereta ke, duduk dalam kapal terbang ke, aircon kuat dengan hujan dengan sejuk. Dia kata aku tak boleh duduk. Walhal kalau sejuk syok, kita habaq kata dalam syurga, dalam neraka ada tempat yang sejuk. Dia kata aku nak pergi duduk neraka tu. Neraka ni bila dia bernafas, sejuk dia tu, nafas sejuk dia tu menjadi musim sejuk, dan nafas dia yang hangat tu menjadi musim panas. Sebab itu Nabi kata bila salat tengah hari zuhur, jangan salat tengah panas, fa'abridu, tunggu bagi sejuk. Tapi kita tak payah tunggulah. Zaman Nabi dulu memang sesuai lah hadis tu. Pasal apa? Zaman Nabi, tuan-tuan biasa pergi Madinah musim panas, dia punya hangat tu kalau kita pijak boleh terbakar. Sebab tu Nabi kata jangan salat lagi waktu tengah hari panas tu, fa'abridu, sejukkan dulu, tunggu bagi sejuk sikit, tunggu bagi teduh sikit baru semayang. Kita nak tunggu teduh apa? Aircon kiri kanan. Masuk pukul 1 zuhur pukul 1 kan, tengah duk hangat lik-lik, tengah duk panas tau. Dia duduk dalam rumah dia, duduk dalam aircon. Abang tak mayang ni, hangat sat, tunggu bagi sejuk weh. Sejuk apa duduk dalam aircon eh? Nak tunggu sejuk apa lagi? Sat lagi kau romboh dalam peti air tu. Faham tak? So hadis tu untuk konteks masa itu, munasabahnya. Baik. Kemudian apa lagi tentang syurga? Syurga neraka ni la yanfiyani. Itu dalam matan Al-Aqidah At-Tahawiyah, dia kata dua makhluk ni tak musnah. Tak musnah. Tak musnah. Okey, siapa penghuni neraka? Pasal apa kita nak kena tahu? To avoid, untuk kita jauhkan diri kita daripada piduk jadi ahli neraka. Siapa dia ahli neraka ni? Ahli neraka ni ciri-ciri dia apa dia? Sifat dia apa dia? Perangai dia lagu mana? Kelaku dia tu apa dia? Supaya tuan-tuan tahu, yang ni perangai ahli neraka. Hang jangan duk ada sifat ni sifat tak guna, sifat ahli neraka. Apa dia tuan-tuan? Dia kata uthirtu bil mutakabbirin wal mutajabbirin. Neraka kata aku esok ni akan dipenuhi dan dimasuki. Uthirtu, yang masuk, yang banyak, yang mendominasi, yang memenuhi, yang kata apa, menjadi majoriti paling ramai adalah orang sombong dan orang yang belagak.
Takabbur, mutakabbiri, sombong. Tuan-tuan tahu sombong tu apa? Apa makna sombong? Berapa puluh kali dah kita duk ajak. Sombong apa dia? Yang pertama, dia menolak kebenaran. Ni orang sombong. Orang yang tak boleh menerima benda yang benar, benda yang betul. Dia tak boleh terima. Pasal apa dia tak boleh terima? Kadang-kadang pasal tak ada kadang-kadang, memang pasal tu nyombong. Kan? Pasal tu kadang-kadang orang tua-tua dia tak boleh terima teguran orang muda. Tak boleh terima pendapat suami, tak boleh terima pendapat isteri. Kerana apa? Kerana dia rasa menerima pendapat isteri tu satu lekeh lah. Kan? Lekeh lah. Kan? Sedangkan dalam hadis Nabi terima tau pendapat isteri dah. Dan ternyata pendapat isteri wanita betul dalam kes apa? Umrah Hudaybiyah. Yang mana Nabi nak pergi buat umrah. Ingat tak? Nabi nak pergi buat umrah. Lepas tu orang Mekah tak bagi masuk. Sign perjanjian Hudaybiyah. Sulh. Perjanjian damai. Sulh Hudaybiyah. Nabi kena mai tahun depan. Jadi Nabi tak boleh pergi buat umrah. Nabi dah niat dah. Maka Nabi suruh mereka cukur rambut tahlul. Mereka tak mau. Pasal mereka nak pergi buat umrah. Nabi masuk. Jumpa isteri dia. Nabi isteri dia tengok muka tak apa nak manis. Tanya pasal apa Rasulullah? Aku suruh mereka cukur rambut. Mereka tak mau. Isteri dia kata macam ni Rasulullah. Saya punya pendapat. Rasulullah keluar. Tak payah suruh. Ambil cukur tu. Cukur rambut. Tak payah nak cakap apa. Buat dulu. Rasulullah pun keluar. Ambil cukur. Lepas Rasulullah cukur rambut, sahabat berebut pakat cukur. Siapa bagi idea tu? Siapa bagi pendapat tu? Bini Nabi. Taklah pula Nabi kata, hang sengak pergi menjual sabuk kerja orang tua. Sabuk kerja orang jantan. Orang tua lah. Tak, dengar. Pandangan dia. Barangkali betul. Tapi salah satu sifat orang sombong ni, dia merasakan dia senantiasa betul. Sampai dia tak boleh nak terima second opinion. Dia tak boleh nak terima pendapat orang lain. Dan dia tak boleh terima, apatah lagi kalau pendapat itu daripada isteri dia yang dia rasa lekeh, atau daripada anak-anak dia yang dia rasa anak-anak dia. Dengarlah. Barangkali betul. Kita dengar, tak semestinya kita mesti terima. Ni dengar pun tak mahu. So yang dikatakan sombong ialah dia tak mau dengar pendapat orang. Mesyuarat tak mau buat. Pasal apa? Pasal dia kata sekali kalau mesyuarat, mereka nak bagi pendapat aku tak mau dengar. Tak boleh dah mesyuarat. Kan? Okey. Faham tak? Tak boleh dengar. Tu yang kita kata tu. Berkelahi. Kan? Kawan tu kata lembu, kawan ni kata burung. Kawan tu kata lembu, kawan ni kata burung. Kawan ni kata lembu, kawan ni kata burung. Ambil ketui batu, baling kat pokok tu. Pum, kena pokok tu, terbang burung tu. Kawan tu kata, aku habang dah kat hang burung. Hang kata lembu. Hang tengok depan mata hang sendiri, burung tu terbang. Takkan lembu terbang? Dia kata, tak lembu. Pasal apa hang kata lembu? Lembu apa terbang? Lembu dulu memang tak boleh terbang. Lembu lah boleh terbang. Ada sayap. Kalah dak cik oi. Walaupun hujah tu nampak bodoh, nampak tak masuk akal, tak logik, tetap dia pertahan. Pasal apa? Nak mengaku kata saya salah, saya tak betul, pendapat awak betul. Jangan. Ini yang dikatakan sombong. Dan alhamdulillah perlih dalam banyak hal. Walaupun pada awalnya orang tak setuju, akhirnya banyaklah kita, bukan kita nak angkat diri, tapi alhamdulillah isu semayang Jumaat ketika Covid, perlih tutup, tak bagi semayang Jumaat, apa orang tak kata? Tinggal tak habaq murtad dah kot. Ketika Perlis mengeluarkan arahan untuk menutup dan
mengangkat sembahyang Jumaat ni, tuan-tuan pun tahu hari tu. Macam-macam kata polis. Ada orang polis lari pergi mayang tu di belah Kedah. Ada. Oh, aku tak boleh duduk polis kuih sesat. Mayang Jumaat pun tak mau. Dari mana dulu yang tak sembahyang Jumaat? Dari mana dulu? Lepas tu, pakai ikut dah? Pakai ikut dah? Ikut. Banyak benda yang polis buat dulu betul pakai ikut. Walaupun sebelum ikut tu, sampai dia tak mau dengar dah apa orang kata. Apa orang kata? Apa orang kata? Siapa kata? Mufti polis. Tak betul. Dia kata apa? Hang dengar tak? Tak lagi. Tu dia ada. Dia tengok tulis mufti polis, dia tengok gambar, terus tak betul. Tak ada kawan tu nak kata apa. Tak ada baca lagi dia kata apa. Baru ni isu boleh kahwin. Orang Islam boleh kahwin. Kan orang bukan Islam. Kalau kita dengar tak pelik ada hujah dah. Kita tanya, mufti kata apa boleh kahwin tu? Aku tak tahu. Tapi ada pula kita boleh pergi kahwin Hindu. Dia kata lagu mana? Aku tak tahu. Tapi ada ke pula mana boleh? Tu dia. Hang tak baca lagi. Hang tak boleh. Yang ni yang sebahagian orang ni dia dah pegang satu pandangan. Dia lepas tu dia pergi habang. Dia tanya ustaz. Ustaz ni saya nak tanya satu soalan. Gaya-gaya dia tanya. Saya nak tanya satu soalan. Apa dia? Tak boleh kan kita buat lagu tu? Pak Yuk nak jawab apa? Dia dah habang dah. Tak boleh kan ustaz no? Tak boleh kan? Macam mana ustaz? Tiba-tiba kalau ustaz tu kata, "Dak, benda ni ada pandangan kata boleh." Boleh lagu mana? Tak boleh kan? Ui, hang tanya kau, hang habang. Lain kali kena habang dulu ni. Ni ustaz dengar saya nak habang. Tapi masa dia introduce tu, dia nak tanya. Saya ada satu soalan ustaz. Tak boleh no ustaz no? Mana boleh? Mana boleh? Tak boleh. Ada pula menikah tak sebut. Nikah mana? Boleh tak boleh? Dah ada jumhur kata, tak boleh. Nampak? Dia pasal dia nak bully hak dia tu, hak boh dia tu. Nampak? Yang ni dia panggil sombong. Sombong. Dia panggil apa? Bataral haqq, menolak kebenaran. Dan ini juga yang berlaku kepada Yahudi, Bani Israel. Mereka tahu tak kata Nabi SAW nak main? Mereka tahu. Oh, jangan duk tiru lah perangai Yahudi. Tak guna sekupang. Huwallazi, Nabi kata apa? Quran kata alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Allah kata alladzina atainahumul kitab, mereka yang diberikan kitab. Maksudnya al-Yahud, an-Nasara, mereka yang diberikan kitab, ya'rifunahu, mereka itu mengenali Nabi, sifat-sifat Nabi, ciri-ciri Nabi. Kalau Nabi mai, mereka boleh cam, tu Nabi betul, mereka boleh recognize. Tapi bila Nabi mai, mereka terima. Pasal apa? Baghyan, Quran kata. Kerana itulah hasad, dengki, tak boleh terima. Itu yang kita kata dalam kadang-kadang manusia ni dia tengok kalau dia tengok negeri kan. Dulu kalau kita pergi bukanlah burung, dia panggil helah. Dulu kita naik kapal terbang, turun naik teksi. Kita cik main mana? Daripada Lustang. Oh, Lustang, alhamdulillah, okey. Dia sembang elok kita. Betul ya daripada Lustang? Dia tanya asal mana maksud dia tu, tapi kita habaq kita tak mahu sebab kita naik kapal terbang daripada Al-Ustaz. Dia cik dia main mana? Kita habaq Al-Ustaz. Betul lah Al-Ustaz pasal airport dia Al-Ustaz. Kan? Cuba kalau kita habaq, kita bisa habaq daripada mana? Daripada Perlis. Jadi ada apa? Balik. Dulu banyak juga dia duduk mengajar di Lembah Kelang, di area KL ni. Sebab dia bertanya daripada mana kita pergi habaq, dia kata utara.
Daripada Ustaz, ceramah sedap, syok tengok. Daripada mana? Daripada utara. Oh, utara. Kau abang paling tak tentu minggu depan. Manusia kadang-kadang dia punya nilaian dia, judgement dia, penilaian dia tu based on negeri mana, parti mana, geng mana, kalau apa, pok mana. Yang ni kita panggil taksub, asabiyah. Dia menutup akal kita untuk membuat satu penilaian. Pasal itu Quran kata wala yajrimannakum, jangan kamu menzalimi orang lain. Jangan kerana kebencian kamu kepada satu kaum, kerana kamu tak suka dia, kerana kamu berbeza dengan dia, kamu berkelahi dengan dia, menyebabkan kamu zalim pada dia, kamu tak berlaku adil. Dia kata apa pun tak betul. Pasal apa? Pasal musuh kamu. Quran kata i'dilu. Quran kata berlaku adil. Walaupun musuh kamu, walaupun orang yang kamu tak suka, kalau betul katakan betul. Huwa aqrabu littaqwa, kerana itu adalah takwa, dekat dengan takwa. Bukan senang tuan-tuan. Kan? Nampak? Baik, dia kata satu lagi wa ghamtun nas, iaitu merendah-rendahkan manusia. Dan kalau kita tengok dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaranya dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Azan dah. Kita bagi laluan kepada azan. Sekali lagi saya sambung sikit tentang takabur ni, kemudian kita boleh buat kesimpulan. Penting untuk kita mengetahui sifat ini supaya kita tak termasuk di dalam perangai yang menjadi sifat ahli neraka. Wallahu ta'ala a'lam. Azan sekali lagi saya sambung sikit. Bismillah. So hadirin mukminin, bila kita faham makna sombong, lawan kepada takabbur, lawan kepada sombong ialah tawadhu'. Jadi maksudnya tawadhu' ialah sifat ahli syurga. Tawadhu'. Sombong ni dia tak memberi apa-apa faedah, manfaat. Iblis yang merupakan ahli syurga. Iblis ni asalnya ahli syurga, lebih awal daripada Adam. Kalau ikut seniority, Iblis dulu pada Adam. Tapi apabila Allah Subhanahu wa taala suruh sujud, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Pasal itu kita tuan-tuan, bila Tuhan suruh kita sujud, kita sujud tanda hamba. Orang yang mendirikan salat ini lambang dia seorang hamba. Karena dalam kehidupan manusia, kepala dia adalah anggota yang paling mulia. Ni kepala ni yang dia buat main. Cukup pantang kita orang main kepala, betul tak? Karena benda yang paling mulia. Kita meletakkan kepala kita ni yang mulia di sisi kita, tempat yang segala-galanya letak ni, akal kita, otak kita. Pasal itu orang bila dia sombong, dia kata apa? Mang Nazri, sombong. Hang ni menyombong, besar perut. Besar kepala. Besar kepala artinya apa? Orang yang sombong, kenapa kepala dikaitkan dengan sombong? Orang tak kata apa? Dia menyombong ustaz, besar hidung, besar telinga. Banyak lagi anggota boleh kata besar ketiak ke, besar kaki ke. Tapi kenapa kepala? Kerana kepala itu lambang kepada. Pasal itu bila kita nak habaq, kita tunduk, menghina diri sebagai hamba, kita sujud. Sujud ni satu benda yang sangat ibadat yang. Sebab itu tuan-tuan, Nabi kata siapa yang nak duduk dengan dia, lah macam-macam orang nak, saya nak sebut sikit lah, walaupun ramai orang sebut, saya nak sebut. Orang cuba nak duduk dekat dengan Nabi, orang ramai nak hampir dengan Nabi, maka orang pergi cari keluarga Nabi.
Ahlul Bait. Mailah mana halatah Ahlul Bait. Pi tang nu pakai jubah, pi tang ni pakai seluar jin, pi tang nu pakai pek mata. Biar pilah. Saya sebut umum, jangan duk tak rasa. Satgi lagu geng-geng tu, dia kata kat kita. Dia tak sebut nama kita. Aku punya perangai memang aku duk balik tu aku tahu. Masya-Allah. Cikgu kata dalam perhimpunan, ni semua ni jangan duk penting. Yang tak penting okey, yang penting tu. Cikgu kata kat kita. Dia kata, cikgu kata kat hang tu penting. Aku tak rasa, aku tak penting. Macam tu lah. Kita sebut generalize, ta'mim dia panggil, umum. So orang pergi cari keluarga Nabi ni, banyak benda kita boleh duduk dekat dengan Nabi. Antaranya memperbanyakkan sujud. Bila satu orang sahabat ambil wudu untuk Nabi, Nabi bangkit semayang tengah malam, satu sahabat ambil air semayang bagi kat Nabi, dia tolong Nabi. Nabi kata, ada apa benda hang nak minta kat aku? Minta. Dia kata, ya Rasulullah, aku ingin berada menemani engkau, murafiquka, aku menemani engkau di dalam syurga. Aku nak duduk dengan engkau dalam syurga. Nabi kata, ada benda lain minta? Tak, aku tak mau yang lain. Aku nak duduk hampir bersama dengan engkau di dalam syurga, menemani engkau di dalam syurga. Nabi kata, tolonglah dirimu. Kalau benar engkau nak duduk di samping aku, perbanyakkan sujud. Bikathratis sujud. Tuan-tuan kalau nak duduk dengan Nabi, tuan-tuan sembahyang sunat bagi banyak. Sembahyang sunat bagi banyak. Esok kita bangkit, kita duduk sebelah Nabi. Hari ni orang bangga boleh pergi bersama dengan keluarga Nabi. Tu pun tak tentu betul tak betul. Ni Nabi habaq confirm boleh duduk sebelah dia. Bikathratis sujud. Salat sunat banyak-banyak. So hadirin mukminin, tawadhu, merendah diri. Nabi SAW sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ma naqasat sadaqatun min malin wa ma zada Allahu 'abdan bi'afwin illa izza kemuliaan. Wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Apa dia? Nabi kata tak korang reta dengan sedekah. Ni Nabi janji, hadis Muslim, ma naqasat. Tuan-tuan rajin sedekah, Tuhan bagi rezeki, tak kurang. Sedekah tak berkurang. Tuan-tuan percayalah dengan hadis Nabi, tak berkurang sedekah. Yang kedua, orang yang suka memaafkan orang lain, Allah akan menambahkan kemuliaan pada diri dia. Tuan-tuan nak bagi harta banyak, tak berkurang kata tuan-tuan, sedekah. Tapi pelik tak? Sedekah ni kalau kita fikir dia kurang ke dia tambah? Dia kurang. Memaafkan orang lain ni, tuan-tuan tahu, memaafkan orang lain ni sebenarnya dia mencalarkan ego kita. Kalau kita nak megah orang lain minta maaf, kita jangan maafkan. Aku minta maaf pergi balik. Orang main minta maaf kat kita, kita tak mau maafkan dia. Memang kita ada hak, di sisi agama kita ada hak nak maaf tak maaf. Tapi agama ajak kita apa? Siapa yang memaafkan wal kadhimin wal 'afina 'anil nas wal kadhimin al ghair. Quran puji orang yang wal kadhimin al ghair wal 'afina 'anil nas. Orang yang menahan marah dan orang yang memaafkan orang lain. Memaafkan orang lain. Dia minta maaf, kita maafkan. Tuan-tuan cuba belajar dari orang politik. Semua mereka berkelahi berpuluh tahun, maki apa semua tak maki, mereka minta maaf, mereka boleh maafkan. Esok mereka berkelahi pula, mereka maafkan. Tak ada masalah. Tuan-tuan maafkan. Kan?
Pasal tu orang kata apa? Orang kata sungguh tak sungguh saya tak tahu. Orang kata, bukan hadis. Meminta maaf itu lebih mudah dari meminta izin. Faham? Senyum tu faham tu. Kalau kita balik ke rumah, bagi izin, payah. Kita balik rumah, aku nak habaq hang, aku nak minta maaf lah. Tak biar doa abang pada faham. Nak minta izin ni tuan-tuan, saya ingat Israel berhenti perang dengan Palestin pun tak tentu lagi boleh dapat. Tapi kalau minta maaf ni cepat, ya. Boleh minta maaf. Aku dah minta maaf kan. Minta maaf apa abang? Aku menikah lah. Habis cerita. Tapi kalau balik baru duk abang hari Jumaat, balik pergi abang, Jumaat pula tak tentu lagi. Kan? Tu lah, minta maaf ni mudah. Kan? Ada satu cerita apa? Habis tuan-tuan, dia nak tahu apa lepas tuan-tuan mati. Dia nak boleh buat apa? Nak pergi korek balik. Mati. Faham ah? Maaf. Betul tuan-tuan tengok dia balik duk buat minta maaf pelik ni, hati-hati. Kemudian Nabi kata tak berkurang izzah, kemuliaan kalau dia minta maaf. Artinya kita maafkan orang lain. Kan? Maaf. Dan Nabi kata tawaduk, Allah angkat kedudukan dia. Dan saya tutup dengan satu hadis yang mana orang tanya dekat Aisyah radhiyallahu anha. Dia tanya Aisyah, apa Nabi buat di rumah? Hadis ni dia masuk di dalam bab tawaduk. Nabi buat apa di rumah? Aisyah kata Nabi SAW, dia kata ma yaf'alu ahadukum fi mihnah. Nabi buat macam mana kamu buat? Kayu kasut dia koyak, dia jahit. Ada sampah-sampah dia tolong sapu. Saya bukan nak maksudkan ni sebahagian orang perempuan ni dia lajak lebih. Keluar poster-poster kata kalau kita nak cari laki, kita cari laki hok yang masak, kita laki cari hok yang basuh baju, cari laki hok yang tukar pamper anak. Yang tu bukan cari laki, yang tu cari hamba abdi. Dia buat poster lelaki yang terbaik, lelaki yang basuh baju, lelaki yang salin pampers anak, lelaki yang baju susu. Betul ha? Saya nak duduk atas kerusi, nak tengok TV. Pa. Ni anak teriak tu. Laki dia pun pergi, Allah, laki ahli syurga, layan bidadari syurga. Dalam drama pukul 7 boleh buat lah. Dan Nabi tolong, tapi hakikatnya kalau kita baca dalam sudut tugas seorang isteri, kerja rumah. Pasal tu dia sebut sebagai apa? Rabbatul bait. Rabbatul bait, pengurus rumah tangga. Dia tu manager rumah tangga. Dia urus rumah tangga. Tuan-tuan pergi satu rumah, tak salah untuk suami angkat ayam buat main. Tuan-tuan pergi rumah, pergi rumah kawan tuan-tuan, laki dia angkat ayam. Tak pelik dan tak salah. Tak apalah tolong angkat ayam. Tapi 7 kali pergi, 7 kali laki dia angkat ayam. Sampai kita kata tak payah aku tolong angkat. Kadang bini dia mungkin duk apa kan? Saya pergi rumah banyak juga lah, alim-alim ulama mereka tolong tuang ayam apa semua, mereka bini mereka duduk di depan, okey lah. Tak pernah lagi saya pergi mana-mana rumah ulama besar ke apa, tok alim, tok guru ke apa, bini duduk angkat ayam. Kita meletakkan manusia pada kedudukan isteri, kedudukan dia macam tu. Tak aib, bahkan itu kemuliaan dia. Seorang wanita ni, kita kenapa ni bahaya ni pahaman feminisme ni yang duk racun pemikiran orang perempuan ni. Kemuliaan orang perempuan itu apabila dia boleh serve untuk suami dia. Satu orang wanita itu berada pada kedudukan yang mulia, muruah dia yang terpelihara apabila dia boleh serve pada suami dia. Dia khidmat pada suami dia. Karena Nabi kata, baliklah lihat kedudukan kamu pada suami kamu, kerana itu yang menentukan kedudukan kamu pada syurga. Balik tengok kita dengan suami kita ni terang mana. Sebab syurga kita pada suami kita.
Bukan maksud kita suruh jadi hamba abdi sampai orang kata apa, balik pegang TO sebelah kanan, pegang rotan belah kiri. Abang minum air TO, kalau ada rasa kurang manis, kurang apa, kurang gula ke apa ke, abang ambil rotan tibai belakang cik. Yang ni semua karut, tak ada agama ajak dungu mereka tu. Tapi dia servis suami dia. Suami dia nak pergi masjid, sedekah baju siap apa semua, itu ibadah. Jangan duk bodoh sangat. Dia nak pergi masjid, dia cari sendiri baju dia. Baju hang, baju dia. Ni. Hak Kasim Petalon 25% ni. Ada duk mai balik dia nak makan, dia makan. Apa? Ahli mesyuarat tingkat kata apa? Dia panas, dia kipas. Kan? Wanita ni dia mulia di mana? Sejauh mana dia boleh khidmat pada suami dia. Sehingga suami dia bila tengok dia tenang, seronok. Suami dia rasa bahagia, besar kedudukan dia di sisi Tuhan. Tu baru betul, tu baru muslimah. Ini mai pemikiran barat apa semua, dia nak buat, dia buat. Kita bukan lagu orang perempuan bodoh dulu duduk di dapur. Kita educated, kita dah terpelajar. Terpelajar tak menjadikan kita terhaka, tak menjadikan kita nusyus pada suami kita. Kan? Hadirin mukminin. Baik. Lepas itu kadang-kadang kita kena tengok balik apa Nabi buat. Nabi SAW kata Aisyah, dia sapu sampah, dia pergi angkat ayam, dan bila azan dia pergi masjid. Normalinya dia macam tu. Nabi taklah dia duduk macam raja apa semua kan. Tak, dia buat kerja-kerja tawaduk. Nampak? Kalau ada orang gaji tak apalah, tapi kalau tak ada orang gaji saling tolong menolong. Bukan tak ada istilah hamba-hamba ni, tak ada. Suami menghambakan isteri, isteri mana. Tapi isteri, tuan-tuan bayangkan suami keluar pergi kerja, tiba-tiba dia nak balik buat kerja rumah. Tentu tempang. Kan? Ini satu. Ini lagi teruk tu ada. Bini duduk kerja, dia duduk main dam. Sehari 7 kali haji mabrur. Yang ni Piramli kata tembok dengan senapan gajah. Baik. Dan satu lagi yang tuan-tuan juga berkaitan dengan sombong ni, isu isbal, labuh pakaian. Kan? Ada hadis Nabi kata Allah Taala tak tengok orang isbal, orang labuh pakaian, musbil. Di kalangan fuqaha maka bincang panjang hadis Abu Bakar, dia duk angkat kain, dia angkat. Dia kata siapa kau angkat kain kau? Dia kata labuh. Dia kata kau tak sombong. Artinya pakaian itu illah atau sebab dia, di sebahagian fuqaha kata kenapa tak boleh pakai labuh tu, kerana orang dulu kain tak banyak, tiba-tiba kita buat kain sampai lebih. Dulu nak boleh kain buat baju macam Mus'ab bin Umair, tutup kepala terselak kaki, tutup kaki terselak kepala, tak cukup kain nak buat kain kapan, kita buat kain sampai meleret. Tu yang saya tengok pengantin sampai 3-4 orang pula tolong usung. Apa pula tekuk pakaian tu, sampai jatuh tertongwih ada, terpijak kan. Lepas duduk heret, kena bayar pula 5-6 orang tolong duduk heret baju. Tak satu orang labuh tak apa. Tapi apa yang masalahnya, kalau dia singkat pun tapi ada sombong, dia masuk dalam hadis tu. Kalau dia singkat, dia tengok orang lain, dia tahan ahli neraka ni pasal labuh. Nampak? So balik kepada hadis tadi, dia balik kepada sombong. Tuan-tuan pakai telekung pun jaga-jaga. Kadang-kadang tahulah pakai telekung Siti Aminah. Kan? Mai semayang pun dia kembang lagu merok. Kan? Dia Siti Aminah selai berapa 300-400. Kan? Cik Siti Wang Kembang punya apa telekung. Kan? Telekung pun jaga-jaga. Bukan masalah telekung tu, masalah dia mai tengok telekung dia aku kembang-kembang pun. Telekung apa Kemboja, Cina. Pakaian. Pasal apa pakaian ni? Pasal tu orang tanya Nabi, satu orang laki-laki dia pakai cantik. Saubuhu hasan. Pakaian dia cantik, kasut dia cantik, adakah dia sombong? Tak ada isu. Nabi kata tak. So pakai tak salah. Tuan-tuan nak pakai baju harga 500 tak salah kalau mampu.
Ada baju 3,000, 4,000 pakai pula. Apa mahal? Tapi jangan diiringi dengan sombong. Tapi kalau beli baju nak pokok getah RM15, tapi kalau mai duk mengombong. Baju bukan Adibas. Tapi mai duk menyombong kan. Ada saya tengok orang-orang kaya, sebagai orang kaya pakai baju mahal tapi simple buat tawaduk. Biasa kan. Dia sebenarnya tuan-tuan, orang yang betul-betul kaya ni memang dia tawaduk. Yang baru nak kaya ni, dia kembang, saya sekarang orang kaya, so saya kena tukar saya punya jalan. So hadirin mukminin, mudah-mudahan Allah Ta'ala menghidupkan kita dengan tawaduk. Apa sahaja yang kita rasa mungkin ada kelebihan pada kita, ada orang yang lebih pada kita. Ilmu ke, harta ke, kedudukan ke, kepandaian ke, apa pun yang tuan-tuan lebih segi apa pun, tuan-tuan percayalah ada orang lebih daripada tuan-tuan. Maka itu mengajar kita tawaduk. Jangan sombong tuan-tuan. Tak, la yadkhulul jannah, tak masuk syurga siapa yang di dalam diri dia ada sombong walaupun sebesar biji sawi. Tak masuk. Sebesar tu pun tak masuk, tambah kalau lebih pada tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati saya dan merahmati tuan-tuan semua. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.